أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله على الله توكلنا Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qala sallallahu sirrah. Bab salatil khawf. Ini bab menyatakan kaifiat sembahyang khauf, yakni sembahyang tatkala berada dalam keadaan ketakutan, peperangan dan seumpama. Bermula kaifiat sembahyang takut, itu salatul khauf ni. Dia ada 16 bagai. Baca 16 bagai, bukan bagi. 16 bagai cara, dia ada 16 cara. Maka dipilih oleh Imam kita Syafi'i radhiyallahu an daripadanya 4 bagai. Daripada 16 maka dipilih 4. Maka yang disebutkan di sini suatu bagai sahaja. Yang disebutkan sini satu saja. Daripada 4 tadi dia ambil satu. Iaitulah apabila bertemulah saf peperangan, dan jikalau berperang dengan buah sekalipun. Kaifiat ini dipakai. Buah maknanya orang yang melawan kerajaan Islam. Kerajaan Islam dah terdiri, dah bagus berjalan, tiba-tiba dibangkit, dibuat kacau. Itu dipanggil buah. Ya. Kalau kerajaan tak Islam, tagut lain kan. Kerajaan Islam tiba-tiba dibuat kacau. Maka peperangan begitu ada kaedah ni pun boleh dipakai. Dia ada 16 cara. 4, kemudian di sini sebut 1. Dan tiada dapat ia daripada meninggalkan berperang atau sangat takut mereka itu akan dapat oleh musuh apabila lari. Jadi kalau lari menyebabkan mungkin dia akan mengalami masalah. Atau dia semayang dengan beratur. Manakala dia semayang cara aturan biasa, mungkin menyebabkan peluang bagi musuh. Sebab berlaku di satu tempat Zatul Riqa', apabila Rasulullah SAW semayang zuhur, maka musuh lihat, ya, lepas semayang tu dia kata rugi. Kalau dia tengah apa, dia tengah tunduk, dia tak tahu sujud kan, kita kerat kepala ni, saya kita menang gitu. Tak apa, dia kata satu lagi, lepas ni ada satu semayang lagi, dia tak tahu semayang asar kan. Di mana dia lebih kasih daripada ibu bapa harta benda. Mana orang kafir pun tahu kedudukan umat Islam dulu, betapa cinta mereka pada ibadah. Dia tunggu, bila masuk semayang, maka dah lain pula cara dia. Dibuat cara dan setelah mana bila rokok sujud, sab yang pertama dia sujud, sab yang kedua dia tahan. Dia tunggu, dia tengok dah lain pula cara dia. Mana telah diubah mereka. Jibril datang mengajarkan sembahyang siddatul khauf, dalam keadaan sangat ketakutan diubah cara, ya. Mana tadi? Yang ini harus daripada, maknanya daripada penjara dengan tiada seterunya, atau daripada musuh yang lebih daripada seganda, seperti lari seorang Islam daripada 3 orang musuh, ya, orang kafir, dan lari ia daripada binatang yang buas, ya, binatang buas yang di tengah semayang tu dia berjalan, ataupun sabak yang tiada diperolehnya, banjir datang, tak ada jalan lain, kena lari, yang terpelihara daripada, melainkan dia kena beredar di tengah semayang ni, maka dia boleh mengubah cara semayang, dia tahu dia berjalan dan sebagainya. Atau lari orang yang berhutang daripada apa-apa, yang dia lari di tengah semayang, tuan hutang datang cari perkara yang telah tetapkan itu, tiba-tiba dia tu duit dia walau tadi nak bayar, maka duit tadi telah hilang, dicuri orang ke, jadi dia takut kalau diberi khabar pada tuan hutang tadi tak percaya, boleh jadi bergaduh. Jadi dia tengah semayang, dia boleh buat cari kaifiat sidatul khauf.
yang tiada dibenarkan oleh yang mengutangi akan dakwa. Mana kalau dia cerita pun duit tak ada, memang tak percaya. Jadi akan menimbulkan satu pergaduhan besar. Maka mengelakkan tu di dalam semayang dia boleh dibuat kaifiat semayang sidatul haul, dia berjalan. Ya. Dan tiada ada saksinya pada masalah seorang yang berhutang sedang sembahyang. Tiba-tiba masa itu sampai tempoh pembayaran hutang, tuan tadi datang, dia tengah semayang. Ya, mana kalau diceritakan tak ada duit ni, sebab duit dia dicuri, dirompak dan sebagainya, dia akan, tuan hutang takkan percaya, menyebabkan akan pergaduhan. Maka dia boleh tengah semayang tu dia mengelak diri dia bergerak. Itu maksud. Kerana takut akan dipenjara, satu, takut ditangkap, atau lari ia daripada orang yang nak membunuh akan dia, atau nak mengambil hartanya, atau isterinya, atau gundiknya. Gundik makna hamba dia. Atau lari ia daripada orang yang mengambil kisas dengan sebenar, yang lari ia daripadanya. Ya, maka itu dimaafkan daripada kisas. Maka pada tiap-tiap satu surah, satu rupa masalah yang dibentangkan di atas ni, daripada segala surah, daripada serupa masalah ni, tiada diharuskan mengeluarkan semayang daripada waktu. Hanya wajib atas semayang barang sedapat dia. Dia tak payah batal ke semayang, dia jalan je lah. Dan pada ketika picit waktu, dan diluaskan dan dimaafkan pada ketika itu membelakangkan kiblat, dia boleh pusing jalan dalam keadaan dia tetap dalam sembah yang kerana apa? Darurah. Itu. Pada permulaan semayang dan pertengahannya bagi yang bertunggangan kalau naik kenderaan atau yang berjalan kaki, dan dimaafkan pula pada ketika itu membelakangkan imam. Semayang berimam berikut imam tempat lain. Ya, ini kaifiat dia. Dan terdahulu atasnya atas imam kerana apa tu? Darurah. Dalam peperangan tadi kan dah berselerak, tapi semayang berjemaah, masya-Allah, hebat. Dia tak perang tak semayang jemaah. Jadi pusing-pusing duduk imam tu dari belakang, dia pula ke depan misalnya, itu dimaaf. Dan dimaafkan perbuatan yang banyak seperti memanah, ya, sekarang pendang senjata, tembak melawan di tengah semayang, memalu, memukul, berperang lah, dan menikam berturut-turut tabu, dan berlari kerana darurah. Semua tu kerana darurah. Mana siddatul hajah. Apa makna darurah? Siddatul hajah, sangat-sangat berhajat ketiga itu. Semayang terus tak ada masalah. Dan dimaafkan pula menanggung tanggungan, ya, boleh dia pikul barang ke apa, ataupun daripada daripada jadi dalam sembahyang. Dan dimaafkan rokok dan sujud dengan isyarat. Ya, tengah berlawan tiba rokok, diisyarat di rokok. Ya, kalau rokok betul kan orang pancung pula kepada dia. Ya, boleh. Apabila lemah, membawa dia dengan sempurna, sebab musuh depan ni. Boleh. Dan wajib bahawa berbeza isyarat dengan rokok tu je lah. Kalau rokok digendah sikit, kalau sujud lagi gendah, maknanya daripada qiyam. Rokok digendah daripada qiyam. Kalau sujud lebih gendah sikit isyarat dengan sujud tadi. Dan tiada mengapa memegang senjata yang kena najis. Dia tengah berlawan, dia dapat dua kepala dipenggal. Jadi dia punya pedang mesti ada darah kan. Jadi darah tu pada asal, kalau kita tanggung darah tu najis, maka tak batal, sini tak batal, dimaafkan. Semua tu apa? Dimaafkan. Ya, mana senjata yang kena najis, yang tiada dimaafkan boleh. Apabila berkendak ia kepada memegang dia, tetapi wajib atasnya mengqadha. Ini kena qadha ya. Semayang biasa ni dah lepas tu dia kena qadha balik. Mengqadha semayangnya dan tiada dimaafkan bersorak. Dan semayang tengah berperang, tengah semayang, orang-orang dia nak beryoga, hoha tu ni, senyap aja lawan dia. Dan berkata-kata dalam semayang, itu dia boleh kawal, maka itu tak dimaafkan. Ya, kena jaga, jangan dia bercakap. Maka jika bersorak-sorak atau berkata-kata dalam semayang, jawab dia batal sembahyang. Ya. Jadi benda yang perlu saja, yang peringkat darurat saja dimaafkan, ya, oleh syarak. Habis. Itu mana sedikit salatul khauf. Sekarang mungkin jarang je lah, ya. Cuma hukum dari itu. Berperang dulu dia berdepan tu muwajahah daki. Sekarang perangan tu kirim kan, dikirim bom ya. Kemudian bab salatul idain. Ini bab menyatakan semayang 2 hari raya. Raya Aidil Fitri dan Raya Aidil Adha.
pertama-tama hari raya yang disemayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersolat yang pertama dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ialah hari raya fitrah. Itu hari raya puasa. Bila pada tahun yang kedua daripada hijrah, 2 tahun selepas hijrah. Sebelum tu belum lagi dimulakan. Dan tiada ditinggalkan akan dia oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga wafat Rasulullah SAW. Maka semayang 2 hari raya itu dia panggil hukum dia sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah, sunat yang kuat dituntut atas tiap-tiap yang akil, yang berakal, balik yang sampai umur, hingga pada yang mengerjakan haji di Mina sekalipun. Mana sunat mereka ni? Semayang. Tetapi tiada sunat padanya mengerjakan dia dengan berjamaah, sebab dia sibuk dengan amalan haji. Jadi ketika itu dibuat sendiri, tak apa. Dan hanya sunat baginya masing-masing sembahyang seorang diri sahaja, kerana tiap-tiap mereka masyghul, mana sedang menumpukan dan sibuk dengan mengerjakan pekerjaan haji. Namun sembahyang, dia sembahyanglah seorang-seorang. Habis. Dan masuk waktu sembahyang hari raya itu dengan terbit matahari. Mana matahari terbit dia, waktu dah masuk. Tetapi sunat mentakhirkan dia hingga naik matahari sekira-kira segala pada pandangan mata kasar kita lah, segala kan? Kalau pandangan hakikat matahari pergi, juta batu dah pergi, sekali pergi jalan berdesuk kan. Pada pandangan mata kasar kita, sikit segala tu sunat. Dan kekal waktunya hingga gelincir matahari. Ini secara umum dia ada 3 waktu. Tak, sini kita tengok apa tu takbir ni. Sini masalah semayang. Bertakbir 3 waktu boleh. Bagi orang yang tak semayang sampai waktu zuhur. Bagi orang semayang sendiri, ketika dia semayang, habis semayang ambil. Dan bagi semayang berjemaah dengan imam, takut imam angkat takbir tu habis waktu takbir hari raya, iaitu takbir yang mursal. Jadi masalah sini ialah sembahyang tu. Habis dia gelincir matahari, mana masuk waktu zuhur. Masuk je zuhur, maka habislah sunat hari raya, sembahyang sunat hari raya itu habis waktu ni. Dan sunat mengerjakan sembahyang hari raya di dalam masjid, dan makruh mengerjakan dia di padang, melainkan jika picik masjid tak boleh menampung lagi, separuh lagi waduk kat luar tu, ketika itu boleh sembahyang di padang. Daripada kebanyakan manusia pada mengerjakan dia di padang, dan makruh pada ketika itu mengerjakan dia di dalam masjid. Dia terbalik pula sebab dan memang tak muat kan. Dan sunat berjaga pada malam kedua hari raya, hari puasa dan hari korban, itu dengan berbuat ibadah daripada sembahyang dan membaca Quran dan zikrullah, kerana tersebut dalam hadis, man ahya lailatal aidain ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Allah besar kan. Barang siapa yang menghidupkan kedua malam hari raya, barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya dengan ibadat, nascaya dihidupkan Allah Ta'ala akan hati pada hari yang mati segala hati. Ketiga hati manusia ketika itu dilanda oleh maknanya bala besar, mereka lupa dengan Tuhan. Maka orang yang buat ibadat tadi, maka diberikan kurniaan oleh Ta'ala, hatinya takkan mati. Ketiga hati manusia mati atau maknanya. Dan hasil sunat menghidupkan malam itu, hasil sunat menghidupkan malam tadi dengan bertakbir banyak, dengan berjaga banyak daripada tidur. Maknanya malam tu dia jaga lebih banyak tidur lah, tidur dia sikit. Dan sunat mandi pada kedua hari raya, dan masuk waktu mandi daripada malam itu
Dan terafdal kemudian daripada fajar, kemudian daripada waktu subuh, itu lebih afdal. Dan sunat memakai bau-bauan. Ini mandi ni apa? Lizinah. Lizinah, bukan zina tu, zina termarbutah. Apa makna zinatun? Ya, telah berhias. Maka di sini disunatkan semua. Hatta haid wan nufasa pun sunat. Hatta haid mana orang yang haid, perempuan haid, dan nifas pun sunat. Ya, bukan semua mandi tu kerana diijtimak. Kalau macam sembahyang Jumaat cuma kena ijtimak, berhimpun. Maka di sini diumum semua sunat. Hatta orang yang uzur dan perempuan tu pun sunat tu. Walaupun dia tak pergi, dia pergi sembahyang raya pun tak pergi pun, hukum dia sunat mandi hari raya. Dan sunat memakai bau-bauan dan menghiasi diri seperti yang telah tersebut pada babul Jumaah, dalam bab Jumaah dulu. Dan sunat mandi hari raya itu bagi tiap-tiap seorang yang duduk di rumah dan yang pergi ke sama-sama tu, umum. Tak sembahyang mandi itu sunat, sama ada dia pergi sembahyang masjid ke tak pergi sembahyang ke, di sembahyang tak sembahyang pun sunat, ya, di rumah ke, ya. Dan yang pergi akan sembahyang hari raya, yang kecil, dan yang hari raya yang besar. Hari raya kecil apa? Aidilfitri. Hari raya besar Aidiladha, itu dipanggil hari raya besar. Dan sunat bagi segala perempuan yang tua pergi sembahyang hari raya dan berjamaah dengan memakai kain yang buruk-buruk sejagi suci. Pakai kain-kain yang lusuh biasa je lah, ya. Dari raya lagi nak tunjuk baru kan? Dia baru beli kain baru, kilat. Dia ni dia perempuan tua, kemudian pakai kain biasa, jangan pakai yang lawa-lawa tu. Nak pergi masjid dan nak pergi masjid, tempat sujud, nak ibadat. Ni kalau pergi lain masjid lagilah kena jaga. Yang lagi terdedah dengan mana pencampuran, ni tak terbalik. Banyak dapat amalan ni dia tinggalkan, sebab banyak fitnah yang berlaku. Habis. Dan makruh baginya memakai bau-bauan. Orang perempuan kalau pergi ke masjid atau lelaki pakai bauan, tujuan dia nak orang sampai tercium bau dia, maka pahala ibadat ditolak, ya. Cuma dia menghiasi, bersihkan diri dan menghiasi diri dia, sebab perempuan dengan lelaki sangat kuat tarikan itu. Dan makruh bagi segala perempuan yang mempunyai kemuliaan pergi sembahyang hari raya itu, ya. Dia ada kemuliaan, nama kecantikan dia apa, tak payah pergi sembahyang kat rumah. Dan jika ada mereka itu tua sekalipun, ya, unsur-unsur tarikan ni bagi lelaki perempuan sangat dijaga oleh syarak. Dan demikian lagi makruh bagi segala perempuan yang muda pergi akan sembahyang hari raya. Ya, kalau hari raya orang muda tu yang belum berkahwin nak buat nak dara nak pergi kan, kita tanya, kau tua ke, tanya dia. Kalau tua mai dia pergi kata. Tak pergi dia kan, niat dia tua. Dan jika ada ia mana tadi? Mana yang muda pergi sembahyang hari raya itu makruh. Dan jika ada ia hina sekalipun, mana bukan orang jenis apa yang terkenal, hanya naklah mereka itu sembahyang di rumah sahaja. Dan sunat bagi perempuan yang tiada keluar sembahyang menghiasi dirinya, kat rumah dia biasa pula untuk suami dia, kerana menyatakan kesukaan. Dan tiada harus bagi isteri dan gundik. Gundik ni bukan makna gaji, buat rampasan, bukan. Dia tengok anak dara cantik, dia kejauh buat gundik, dia gaji dulu kan, macam tu. Gundik panggil saya. Dan gundik pergi sembahyang hari raya melainkan dengan izin suaminya dan tuan. Aduh, suami masalah isteri, dia nak pergi sembahyang, dia kena minta izin dengan suami dia. Dia bertengkar pula, saya nak ibadat dah, awak susah nak bagi receh. Bukan receh, kau ni tak faham hukum. Kemudian tuan, ni faham daripada tuan, dia panggil saya Sayyid, dia panggil Sayyid, mana tuan kepada hamba dia. Jadi kalau dapat izin boleh pergi. Dan sunat bagi segala yang pergi sembahyang itu, hendaklah ia pergi pada pagi-pagi hari, itu yang seeloknya, melainkan imam saja. Maka sunat dia pergi pada ketika sembahyang Jumaat pun itu juga. Dan sunat terkala pergi itu berjalan, jika kuasa ia berjalan. Rumah tak jauh, ada 2-3 tiang elektrik, jalan je lah. Kalau masuk gear kereta pun tak habis sampai. Dan sunat ia kembali pada jalan yang lain. Itu keadaan sunat ni. Dia pergi jalan lain, dia balik jalan
jalan lain. Dia pergi nampak jalan, balikkan untuk jalan pula. Itu yang lebih afdal. Yang mana yang singkat daripada jalan perginya. Jalan pergi dia pergi jauh sikit. Jalan balik dekat. Dan sunat bagi imam menyegerakan pergi akan sembahyang hari raya korban. Terbalik dia. Hari raya Aidilfitri pergi lewat sikit. Dan Aidilfitri pula sunat kalau kita pergi sebelum sembahyang tu kita makan dulu. Sebab menyatakan hari itu hadilah, sebab kita sedang berpuasa sebelum semalam. Ada korban, elok di lepas sembahyang boleh makan. Supaya luas waktu korban. Itu tujuannya. Kemudian daripada sembahyang, dan sunat baginya mentakhirkan perginya sedikit pada sembahyang hari raya fitrah, ya, supaya luas waktu mengeluarkan zakat fitrah dahulu daripada sembahyang. Dan sunat makan dan minum pada hari raya fitrah. Hari raya fitrah sunat dia makan dan minum dahulu daripada sembahyang. Dan sunat pada raya korban bahawa dia jangan makan dan minum melainkan kemudian daripada sembahyang. Itu beza dia. Dan sunat bahawa makan ia daripada hati. Ini kalau korban, ya, ataupun kurma, ya, makan tu dengan gasal. Mana kalau makan buahan, kurma ke, makan gasal 1, 3, 5. Habis. Dan sunat membaca as-salatu jami'ah, ganti daripada qamat. Jangan sembahyang raya kan di qamat pula. Kalau kau mati solat, kalau kau solat, banyak pula orang, ya. Jadi sunat dia kata as-salatu jami'ah, ganti pada qamat. Habis bermula sembahyang mana ni? Hari raya itu 2 rakaat jua. Dan segala rukunnya dan syaratnya dan segala sunatnya seperti sembahyang yang lain sama je. Dan tetapi perbezaannya dengan beberapa perkara je. Setengah daripadanya sunat takbir pada sembahyang hari raya pada rakaat pertama, kemudian daripada takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang pertama tu rukun tu. Kemudian takbir kedua sampai berapa kali? 7 kali. Dengan yakin. Kemudian yang lain daripada takbiratul ihram. Takbiratul ihram jangan kira. Kemudian takbir atau rakaat, takbir rakaat tolak. Dia saja itu 7 kali. Serta mengangkatkan kedua tangannya pada tiap-tiap takbir berbetulan, ya, dengan kedua bahu seperti kelakuan takbiratul ihram biasa angkat, ya. Dan adalah waktu takbir yang 7 kali itu antara membaca wajah tu dan a'udzu, ya, itu tempat takbir. Dan adalah waktu takbiratul ihram tu ialah antara membaca wajah tu, mana selepas daripada kita baca doa iftitah dan a'udzu, mana tengah tu. Bermakna kalau dia dah masuk a'udzubillah, dia tak boleh takbir dah. Tempat dia tak ada dah, ya. Dia bukan mengingat lagi umat, tiba-tiba sembahyang terlupa. Dia baca Fatihah, tak buat takbir tadi, galat pula setahun, batal sembahyang. Nanti ulang balik. Ada berlaku. Dia tak tahu belakang Tok Kadi ada. Lepas sembahyang Tok Kadi kata, apa pergi batalkan sembahyang. Ya, tak payahlah. Dia dah terlupa nak macam mana. Terus sajalah. Sebab sempadan itu ada. Bila dia masuk auzubillah dia, mana sempadan tu dah habis. Ya. Lepas takbir tu, lepas takbiratul ihram dia baca iftitah, doa iftitah. Lepas habis iftitah baru takbir juga dia Allahu akbar, Allahu akbar, dan sunat diselangkan dengan tasbih. Tetapi jika dibaca takbir kemudian daripada membaca a'udzu, hasil dua sunatnya bersalahan jika dimulai Fatihah. Tapi kalau Fatihah tak boleh ulang lah. Tapi tempat dia tak dapat, tapi dapat ke sunat baca. Tapi kalau masuk Fatihah dah baca bismillah, tak boleh lah. Dengan baca dengan sengaja atau lupa, tak boleh dia apa? Tak boleh diuruskan balik. Sama ada dibaca itu dia lupa atau atau bebal. Tu nak bunyi atau dia jahil maknanya. Akan tempat, mana tempat takbir tu. Jangan masuk pada, sebab takbir ni sunat. Bila dah baca Fatihah tu rukun, maka rukun lebih besar, tak boleh pusing, ya. Atau dimulai oleh imam membaca Fatihah dahulu daripada takbir. Ya, dibaca Fatihah dulu bertakbir, habislah tu, ya. Dan dahulu daripada sempurna 7 kali, maka bahawasanya luputlah takbir. Mana tahu kita dapat takbir pada rakaat pertama tu. Habis, dan jangan dibawanya lagi, jangan dipusing pula. Jadi kalau dibaca ni takbir kemudian daripada Fatihah, ya, sunatlah baginya mengulangi membaca Fatihah balik. Dekat ada. Ya. Dia baca Fatihah pun terlupa nak baca takbir. Dia pun takbir balik Allahu akbar, Allahu akbar. Fatihah kena ulang balik. Ya, itu mana.
Dan sunatlah baginya mengulang sunatnya, tak ulang pun tak apa, sah. Tetapi jika dibawa dia takbir kemudian daripada rokok, dah rokok memang, maka seperti bangkit ia daripada rokoknya supaya takbir, nah saya batal sembahyang. Ya, digalak sangat tak dapat takbir kan, dulu ingat dia terlupa, sampai ada rokok yang tidak dia baca takbir dalam i'tidal, dia batal sembahyang. Jika diketahui akan haramnya dan sengajakan dia, habis. Dan pada rakaat kedua 5 kali, pertama 7, yang kedua 5. Lain daripada takbir qiyam tu, Allahu akbar qiyam tu tak kira, dan takbir rokok tu tak kira. Ya, takbir dia sajalah 5 kali, seperti takbir pada rakaat yang pertama juga. Dan kemudian sunat, ni sunat mustaqillah, lain pula ni. Sunat dibaca antara takbir itu sebagaimana kita biasa buat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, pada antara tiap-tiap 2 takbir, yang 7 dan yang 5 itu. Dan sunat membaca dia dengan perlahan dan menghantarkan tangan kanannya atas tangan kiri di bawah dadanya pada antara tiap-tiap 2 takbir, macam sembahyang biasa atau di antara ni. Habis. Dan sunat bagi makmum muafakat dengan imam, wallahu a'lam.